Silakan Pak Menteri. Terima kasih. Saya nak jelaskan tadi sebelum jawab soalan Al-Ustaz tentang perjanjian 1869 6 Mei. Treaty Council General Britannic Council General di Siam dengan Raja Siam. Kerajaan British perlu membayar 10,000 Spanish dollar kepada Sultan Kedah selagi mana pihak British terus menduduki Pulau Pinang dan Provinsi Wellesley. Jadi kita kena faham juga konteks itu. Saya nak jelaskan. Ini disebut juga dalam Mesyuarat Majlis Kewangan Negara pada 7 Jun 2018 bila dinaikkan bayaran pemberian khas oleh Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Kedah. Kalau soal pertemuan, saya kalau dengan Menteri Besar Kelantan dah 4 kali. Dengan Menteri Besar Terengganu 4 kali. Dengan Menteri Besar Perlis ada luluskan kebanyakan peruntukan yang diminta. Itu kerana ditanya dengan sopan dan tahu cara beradab hubungan di antara negeri dan persekutuan. Tadi di Parlimen, Perdana Menteri ditanya soalan. Menteri Besar Kedah ni dah hantar surat 2 kali. Nak bertemu dengan Perdana Menteri. Nak perjelaskan isu-isu Kedah. Kemudian nak cerita apa sahajalah masalah sebagai seorang ketua kerajaan negeri dengan ketua kerajaan persekutuan. Bukannya antara parti politik dengan parti politik dah. Ini cerita hal takbir urus negeri dan negara. Bila saya tanya tadi dalam Parlimen, Perdana Menteri jawab, Menteri Besar Kedah ni tak ada adab, tak ada sopan. Apa lagi yang paling bersopan selain daripada hantar surat nak jumpa? Apa lagi yang lebih sopan? Hamba tolong hamba Maizat. Jadi apa salahnya jawab surat tu atau pertemuan sebagai seorang ketua kerajaan persekutuan dengan ketua kerajaan negeri, dengar apa Kedah nak cakap dan bagi pandangan sebagai seorang Perdana Menteri. Itu yang kita nak. Kita tak mau duk sembang atas pentah ceramah apa sebagainya. Tak selesai masalah. Kita nak noktahkan isu ini dengan adanya pertemuan. Kalau dia boleh jumpa Menteri Besar Kelantan, boleh jumpa Terengganu, boleh jumpa Perlis dan boleh jumpa negeri-negeri lain, awak tak mau jumpa Menteri Besar Kedah? Hang takut tak mana sangat dengan Menteri Besar Kedah ni? Tanya ya, takkan marah. Keduanya soal perlembagaan. Tidak dinafikan bahawa Pulau Pinang dan Seberang Perai adalah sebahagian daripada negeri Kedah. Tak ada dipertikai. Tetapi sejarah kemudian berubah apabila Inggeris memperolehi Pulau Pinang dan Seberang Perai seperti kedudukan Melaka dan kemudian Singapura, Sabah dan Sarawak. Jadi sejarah berubah. Sabah dan Sarawak milik Brunei, milik Sultan Sulu. Orang tidak pertikai. Jadi kalau kenyataan sejarah itu, kita tidak pertikai. Tapi untuk melanjutkan, hal ini diguna pakai. Kalau nak bincang, itu sebelum kemerdekaan. Kita tidak boleh rungkai. Setelah merdeka, setelah diperkenan oleh Raja-Raja Melayu, kemudian rungkai berdasarkan tafsiran beberapa ahli sejarah. Jadi sebab itu Peguam Negara dalam nasihat dia agak jelas. Tidak boleh dirungkai, apatah lagi di kalangan orang-orang yang punya kedudukan dan bertanggungjawab. Kerana ini melanggar prinsip perlembagaan. Kalau cadangan Al-Ustaz nak buat kajian, saya tak ada masalah. Boleh buat kajian, boleh buat seminar, bincang. Tetapi ini tidak boleh dalam keadaan negara yang sudah merdeka dan berdaulat. Terus dibahaskan kerana ada implikasi besar dengan negara-negara lain yang mungkin dia klaim. Apa kata kalau sekarang ini berdasarkan sikap yang melampau di beberapa tokoh, Kerajaan Siam bawa balik beberapa perjanjian Kedah, Perlis dan Siam. Itu kita akan menghadapi masalah. Selama ini tidak dibuka perbincangan itu. Jadi tak perlu kita buka perbincangan yang akan menikam kita kembali. Kalau soal sejarah yang telah dimuktamadkan sebelum kita merdeka, kemudian selepas merdeka kita sudah tak boleh muktamadkan sejarah. Saya rasa benda ni tak berapa betul. Kita penemuan-penemuan baru ni sentiasa berlaku. Ahli-ahli sejarah sejak daripada dulu sampai hari ini mengkaji sejarah. Ada sejarah-sejarah yang disemak semula. Ada sejarah-sejarah yang diperbetulkan semula. Dan kalau setelah kita semak sejarah tu, kita perbetul sejarah tu, kita dapati itulah yang paling tepat berdasarkan fakta yang ada, sumber yang ada, saksi yang ada, maka tak salah kalau kita perbetul balik sejarah. Apa masalahnya? Sebab tu saya sebut tadi, adakah kerajaan berhasrat untuk kumpulkan semua bahan-bahan sejarah daripada pakar-pakar sejarah, tulisan-tulisan, makalah-makalah, untuk kita noktahkan inilah sejarah yang betul,
penubuhan Kedah, Pulau Pinang Kedah ni. Tapi Perdana Menteri jawab tadi, boleh kaji saja. Tapi tak ada penyelesaian tuntas daripada Kerajaan Persekutuan. Macam mana macam ni? Jadi itu pandangan saya. Tidak menghalang kalau kertas ke akademik. Kalau Allah Ta'ala kata ada kenyataan-kenyataan ahli parti daripada bahagian Datuk ini ada berunsur hasutan, boleh buat laporan polis, dan saya tidak menghalang apa-apa siasatan dan tindakan kepada sesiapa pun. Jadi dengan guna alasan kononnya ahli UMNO suarakan, maka sekarang kami boleh lebih lantang lagi. Ahli UMNO itu pun kita ambil tindakan, ahli PAS pun tak terlepas dari tindakan kalau melanggar prinsip perlembagaan. Ya, termasuk PKR. Yang Maklumat Perdana Menteri juga tadi sebut akan ambil tindakan kepada Menteri Besar Kedah yang mempersoal. Saya juga tanya, apa pula tindakan kepada ahli-ahli sejarah lain yang menemui bahan-bahan bukti ataupun sejarah-sejarah yang daripada perspektif yang berbeza. Bagaimana pula dengan kenyataan daripada seorang Esko Kajak Negeri Kedah pada tahun 2017 daripada parti UMNO yang sebut Kedah nak ambil balik Pulau Pinang. Dan memang pun daripada dulu sampai hari ini polemik ni tak berakhir. Dia tidak ada noktah. Dia mesti dinoktahkan. Sebab itu kita kemukakan pandangan, kita kemukakan soalan supaya sejarah ni dikaji. Itu saja. Saya rasa tidak ada orang suka untuk berbalah atau bertembung. Yang kita nak carilah penyelesaian. Kedah ada kerajaan, Pulau Pinang pun sekarang ada kerajaan, ada kedaulatan masing-masing. Kerajaan Persekutuan pun ada kedaulatan. Selesaikan melalui kuasa kerajaan yang ada. Ditimbulkan juga kononnya pernyataan Datuk Seri Menteri Besar Kedah ini telah menimbulkan kegusaran dan ketidakstabilan di kalangan rakyat Pulau Pinang. Saya tengok orang Pulau Pinang duduk relax je, tak ada masalah apa pun. Mereka syok lagi apa, ada ucapan-ucapan yang berani macam tu. Saya rasa yang melompat ni, yang rasa tergugat ni ialah DAP. Lah ni cerita kerajaan. Saya cadang di sini ya, solusi dia ialah duduk sekali berbincang. Itu saja kata kunci dia. Tata kelolanya, wewenangnya, duduk berbincang 3-4 pihak, Kedah, Pulau Pinang, Persekutuan, cari jalan penyelesaian. Isu ni mudah saja. Dia berpunca daripada pertikaian bayaran sumber air mentah yang Pulau Pinang ambil daripada Kedah. Pulau Pinang tak bayar sekupang pun pada Kedah. Lepas tu Pulau Pinang pandai-pandai pula duk komplain Kedah buat macam ni tak betul, Kedah buat macam ni tak betul. Itulah awal, titik awal kepada polemik ni sebenarnya. Dan permohonan tuntutan bayaran ayak Pulau Pinang, permohonan tuntutan pampasan ataupun pajakan Pulau Pinang ni bukan bermula zaman Datuk Seri Sanusi. Sejak zaman kerajaan sebelum-sebelum ni lagi oleh mana-mana menteri besar daripada UMNO, daripada PH, semua cakap tajuk yang sama. Kenapa yang kena serang Datuk Seri Sanusi? Jadi isu ni isu tak habis urus, bukan isu politik. Tapi oleh kerana Perdana Menteri tak mau jumpa bersemuka berdepan, maka terpaksa isu ini dicakap di atas pentas-pentas ceramah. Dan rakyat Pulau Pinang sebenarnya, rata-rata kawan-kawan saya pun biasa duduk Pulau Pinang, mereka sangat seronok apabila ada orang yang memperjuangkan isu ini. Pulau Pinang ambil ayak daripada Kedah, selesaikan bayaran tersebut, supaya Kedah pun boleh jaga hak Kedah, Pulau Pinang boleh terus membekalkan sumber air mentah kepada rakyat negeri Pulau Pinang. Dan Kerajaan Persekutuan pertimbangkan untuk tingkatkan pampasan ataupun bayaran pajakan. Pampasan untuk Kedah jaga hutan dan bayaran pajakan negeri Pulau Pinang. Dua-dua tu tingkatkan amount bagi dekat Kedah supaya masing-masing pakat jaga negeri masing-masing, pakat jaga petak benda masing-masing. Tu solusi yang patut dibuat. Kalau saya Perdana Menteri, saya buat macam tu sesedara. Jadi sesedara, inilah wewenang yang sebenarnya.